لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa asbahihi ajma'in wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Adapun makna kudrat Allah Ta'ala itulah sifatun yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa idamu ala wifqil iradati. Artinya sifat yang mudah dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan mudah dengan dia untuk menidakkan mungkin atas muafakat ia akan iradah. Adapun artinya mudah mengadakan mungkin itu adalah ikhrajul mumkin minal adami ilal wujudi. Artinya mengeluarkan mungkin daripada tidak kepada ada. Adapun arti mudah meniadakan itu an tusayyira syai'an mawjudan adaman. An tusayyira, itulah baca gitu muannas yusay ayyusayyira syai'an mawjudan ya sayyara yusayyiru tasayyara boleh an yusayyira syai'an ya patutnya ya bukan tak. Artinya bahawa menjadikan kudrat itu akan suatu yang ada itu akan tidak ada. Adapun makna iradah, InsyaAllah kita nak sambung ni. Kalau ikut baru je nak masuk bab sifat ma'ani yang 7, kudrat iradat. Sekali lalu dah sebut makna kudrat iradat dengan bahasa Melayu. Yang ni dia sebut dengan tarikh bahasa Arab. Jadi ada pun makna kudrat. Jadi yang ni salah satu sifat zati pada orang Ta'ala. Nama lain sifat ma'ani ni sifatun zatiyah, dipanggil sifat zatiyah, ataupun dipanggil sifat subutiyah, dipanggil juga sifat hakikiyah. Tadi sebut apa? Zatiyah, subutiyah, hakikiyah.
masyhur dengar kita, popular disebut sifatul ma'ani. Kita kan cerita ni kenapa saya disebut belakang benda tu. Saja sebut awal-awal dengar kan. Apa yang istilah-istilah biasa namakan bagi sifat-sifat ma'ani. Jadi mesti sabit Allah Ta'ala ni ikut tertib kita belajar wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah. Ni kudrat, iradat. Baik. Yang ni dia nak bagi definisi dengan bahasa Arab je sikit. Jadi kudrat Allah Ta'ala iaitulah ni khabar bagi kudrat. Ni ta'rif dia. Apa dia? Sifatun yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa idamuhu ala wifqil iradah. Asal terjemah dia, apa dia kudrat ni? Sifat. Satu terjemah dia sebut lepas, apa makna kudrat? Kuasa. Apa maksud kata kuasa ni? Maksudnya ada pada zat Allah Ta'ala sifat kuasa. Itu ya. Sabit sifat kuasa di zat. Bila sabit sifat kuasa di zat, tentulah zat tu, bila sabit kudrat, tentulah atas nama dinamakan zat yang qadir. Bila Allah adalah zat yang qadir, tentulah ada keadaan sifat kudrat sabit di zat. Itulah dipanggil kaunuhu qadiran. Saja sebut awal. Pasal itu akan jumpa depan. Saja-saja terhadap nak jumpa tu, nanti dia jadi susah dengar. Biasa kan dengar Allah. Begitu juga nanti iradat sama juga. Bila iradat dia ialah sifat kehendak, dengan makna menentu. Allah Ta'ala menentu, maksudnya sabit pada Allah Ta'ala ada sifat menentu. Bila sabit sifat iradah pada Allah Ta'ala, maka dari segi nama dinamakan Allah Ta'ala ni zat yang mempunyai iradat tu dipanggil bahasa Arab muridat. Allah Ta'ala ni muridun. Bila sabit, bila kata dia zat yang murid, tentulah sabit sifat iradah di zat dia. Kerana itu mestilah ada kaunuhu muridan. Baik. Asal dia nak sebut ta'rif tu je. Baik, apa maksud sifat tu ni? Ta'biha ijadu kulli mumkinin wa idamuhu ala wifqil iradah. Artinya sifat yang mudah dengan dia, dengan sifat ni Allah Ta'ala mengadakan tiap-tiap yang mungkin. Selalunya dua kait ni dalam bab iradat. Apa dia? Satu sifat yang dengan sifat ni, dengan mudahnya Allah Ta'ala boleh buat apa-apa yang nama mungkin. Istilah mudah tu kita belajar dalam nas kun fayakun. Atas istilah kita jumpa, kita sebut tadi, ada suluhi qadim. Yang tu tak bisa dengar. Tadi dah dengar kali kedua. Istilah tu tak bisa dengar, memang mula-mula tak familiar lagi, memang susah sikit. Suluhi qadim. Mudah dengan dia untuk dia buat apa-apa nama mungkin. Tu pun kita bincang panjang dah, apa nama mungkin, tak takluk dengan mustahil, tak takluk dengan benda wajib. Mesti takluk kudrat ni mungkin. Kalau siapa gapai matan Johara tu senang ingat. Fa qudratun bi mumkinin ta'allaqat. Senang. Bila tanahi ma bihi ta'allaqat. Ta'alluq mungkin mesti, ta'alluq kudrat mesti dengan mungkin. Mula tu ta'alluq bila tanahi dengan infinity, ta'alluq infinity. Selagi nama mungkin, hak Allah Ta'ala, dia boleh buat semau-maunya. Apa nama mungkin ni hak dia nak buat. Bila tanahi babihi ta'allaqat, apa yang ta'alluq dengan kudrat ni, dengan bila tanahi, dengan tak ada kesudahan, maksudnya skop untuk sabitkan kuasa Allah Ta'ala terus mana? Tak ada had, tak ada kuasa Allah Ta'ala, tak siapa yang tahu. Bukan boleh disempadankan dengan satu persempadanan untuk hududkan, untuk sempadankan kuasa Allah Ta'ala, takat ni je. Tapi mestilah kena faham, takluk kudrat mesti pada mungkin, tak takluk pada mustahil, tak takluk pada wajib. Yang tu dengar elok-elok. Pasal tadi kita dah bicara kan?
Yang tu yang bila dengar mengaji tak apa faham lah apa tu takluk kudrat. Mungkin mustahil, harus, mungkin tak takluk pada mustahil. Dengar. Satu. Dan juga iradat, kudrat ni dialah satu sifat yang mudah dengan dia, dengan iradah ni Allah Ta'ala dengan semudahnya dia boleh menidakkan, maksudnya meniadakan mungkin itu, meniadakan mungkin itu. Nak meniadakan pun hak Allah Ta'ala, semudah kun fayakun lah. Itu yang bahasa pendek dia. Apa dia sifat kudrat ni? Ijadun, sifatun ya tabiha ijadu au i'damu mungkin. Dan bila Allah Ta'ala buat rumusan buat ni, dia buat sesuatu mestilah muafakat dengan iradah. Yang ni bahasa pendek. Kalau panjang lagi, mestilah muafakat dengan iradahnya dan ilmunya, mesti. Cuma selalunya pasal dikombinkan kudrat iradat. Ilmu ni macam tertinggal sikit, tapi tak akan tertinggal. Pasal mana mungkin nisbah khasnya pada Allah dengan sifat kesempurnaan dia buat sesuatu hanya muafakat kudrat dan iradat tanpa muafakat dengan ilmu dia. Mana mungkin? Cuma bila dah muafakat kudrat dengan iradat, semestinya muafakat dengan ilmunya. Yang tu something yang being understood. Itu tak sebut. Ini yang untung kita belajar kitab yang ulama dah rumus, ambil pakai. Tu pun tak pernah kerti-kerti. Baca Quran saja, bukan senang, bahan mentah nak proses. Macam nak masak lah. Orang jamu dah, apa dia? Kari Nepal. Makan aja. Kalau nak fikir bawang, rempah apa-apa, santan tak ada apa-apa, bawang cabai banyak mana, jenuh. Buat apa? Nasi dagang, orang jamu, makan aja. Bismillah. Tak payah tanya nak, kalau tempah lagi. Tapi kalau nak buat, jenuh. 2 kali buat, silap, beras. Nasi dia mentah lagi, tak jadi nasi dagang. Jadi nasi lagu. Berdagang kita, dagang Pak Malau jadi. Udah lah tu. Apa cerita ni? Belajar dengan apa ulama darul sedang ambil telan je. Satu, kalau saya tadi pun kita ada sebut pasal bila belajar bab kudrat iradat dengan ilmu ni, yang ni sebenarnya kalau khas belajar bab kudrat iradat ilmu ni, tak mana belajar bab khas bab qada qadar. Qada qadar adalah takluk iradat dan ilmu Allah Taala azali lagi, itulah dipanggil takdir. Yang selalu kita duk pakai takdir tu, bila dia laksana mesti pelaksanaan dia muafakat dengan iradah dia dan ilmu dia. Tu yang dipanggil qada. Apa yang berlaku ni? COVID-19 ke tak COVID ke, hidup ke mati ke, kahwin ke, beranak ke, sedang ke, kaya ke, kerja baru ke, kerja lama ke, tukar kerajaan ke, Tok Wan tu lupa dia letak jawatan sampai jatuh kerajaan dia ke, semua tu apa? Semua dalam ilmu Allah Ta'ala dengan muafakat iradat dia, yang itulah terlaksana. Nampak macam perlakuan makhluk, tapi sebenarnya semua tu adalah di dalam ketentuan dan ilmu Allah Ta'ala, tak miss walaupun sebesar zarah. Cuma kat kita, bila kita tak tahu apa ilmu Allah Ta'ala dan kehendak Allah Ta'ala, kita punya kewajipan apa? Pergi cari sebab-sebab manfaat, hindarkan sebab-sebab mudarat, mesti muafakat dengan syarak. Dia ubik dia tu. Memang dobit dia cari manfaat, hilang mudarat, tapi mesti ada sepir situ. Apa dia? Mesti mutabaqah, muafakat dengan kehendak-kehendak syarak. Kalau benda yang menyalahi syarak, out of order syarak, macam mana? Sepak ya? Buang parit. Baik, sekali lalu gitulah khas jumpa dalam bab itu. Ni kenapa dia tak sebut semua sekali? Yang ni uslub ulama-ulama kita menulis, mengarang. Maksud apa? Kadang-kadang kalau disebut semua tu takut jadi terlalu berat. Tapi saya saja selitkan tu supaya biasa dengar. InsyaAllah. Tak faham tanya. Adapun artinya mudah mengadakan. Apa maksud mudah nak adakan mungkin? Mudah adakan mungkin. Apa?
Apa maksud dia? Maksud mudah ni adalah ikhrajul mumkin minal adam ilal wujud. Mudah tu dengan mana? Mengeluarkan mungkin daripada tidak kepada ada, tidak kepada ada. Mengeluarkan apa yang tak ada kepada ada. Sifat ada kebolehan untuk mengada apa tak ada ni khas Allah. Maksud Allah ni ilah. Ilah saja yang boleh mengada apa yang tiada. Makhluk ni tak boleh buat perbuatan mengada walaupun sebiji pasir, walaupun setitis air, walaupun satu molekul oksigen O2. Tak ada. Tak ada makhluk boleh buat. Atas nama makhluk mana boleh buat. Tengok kalau buat pun nampak rupa kita buat, rupanya kita gunakan semua bahan-bahan daripada orang salah. Katalah kita buat air, kita pandai masuk amal, kan saintis kan, apa dia, macam mana nak hasilkan air, kan tahu? Tak tahu nak buat air ke mana? Ambil gas hidrogen, betul? Bakar, pembakaran gas hidrogen, kan hidrogen H2, bila kita bakar dia, apa akan jadi? Menghasilkan H2O. Tak tahu? Alamak. Kelas ekonomi. Tambah yang kelas sastra lagi tak arti apa lah. Yang tak pernah masuk kelas sains tak apa. Tak apa. Yang tu bodoh tak apa, tak ada masalah. Dengan Tuhan kau tak kena. Dan kalau yang tu pandai pula macam mana? Pandai tak guna ke pandai tak kenal Tuhan? Pasal apa? Dia rasa macam dia yang buat dengan sendiri dia. Aku pandai buat air. Out of order. Dia bukan boleh buat air, dia hanya buat sabab untuk menghasilkan air, itu je. Dia hanya buat proses, dia tak boleh buat benda. Buat oksigen boleh, anda kata boleh ambil kaleng bombang gandat campur dengan kaleng bombang gandat, mana ada campur, mana ada, sediakan air dalam kelalang, tutup sini, bakar dia, panaskan dia. Kaleng bombang gandat dipanaskan, ambil melalui sesaran dalam air, kutip gas dia, itu menghasilkan oksigen. Tak faham? Punya pasal lah kau. Tak faham hak tu tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau kata boleh buat pun, kita hanya menyediakan beradas-radas untuk proses buat. Kita tak boleh buat walaupun setitis air H2O. Nak buat oksigen pun tak boleh, nak buat sebiji pasir pun tak boleh, tambah nak buat makhluk menyawa. Boleh buat seekor lalat. Even lalat ni kan ada teknologi yang ditiru macam lalat kan. Ada boleh buat besar-besar tu, robot lepas daripada kuat terbang, buat senjata, boleh bom meletup. Memang Freemason apa, memang dia buat benda tu. Dia punya rancangan dia besar. Macam mana dia buat COVID apa ni, kalau ikut bunyinya gitulah kan. Dia ada hidden agenda tu. Pasal tengok pelik aja. Betul hal. Apa nak sebut? Dia boleh buat lalat walaupun boleh meletup. Macam mana? Terus mana hebat? Kena bateri, bukan boleh membiak, bukan dia jantam betina. Dia bukan ada akal dia sendiri, tak ada. Lalat, makhluk menyawa. Okey. Tak ada atas nama manusia ni, atas nama makhluk, tak ada makhluk yang boleh mencipta daripada tak ada kepada ada. Mengada ni khas Allah Taala, satu kudrat khas Allah Taala. Satu tak terjemah maha kuasa tak apa, Allah kuasa. Maksud apa? Selain pada Allah lemah. Kita bicara dah tu, istilah tu. Nak kena faham kuasa Allah Taala mesti kuasa yang kamil. Takkan ada naqs, takkan ada zawal. Naqs maksudnya takkan ada keberangkalian untuk dia boleh upgradekan yang kurang, yang menerima boleh ditambah baikkan kuasa dia, mustahil. Begitu juga tak mungkin kesempurnaan yang ada pada dia ada keberangkalian untuk dia kurang martabat, kurang kebolehan daripada semasa ke semasa, mustahil. Allah Ta'ala dulu kini selamanya kuasa kamil, tak ubah sikit pun. Walaupun dia dah buat makhluk sebanyak ni sejak pada dulu dah akan datang, walaupun sebanyak mana makhluk, tak sedikit pun memenatkan dia, memberatkan dia, tak ada apa kesan ke atas dia. Kita kalau laptop isi barang banyak nak penuh pula, buka Photoshop tak faham tu dah benda tu macam mana. Tu kena beli RAM tu. Bubur RAM pun tak boleh apa, beli laptop lain lah weh. Kena beli prosesor lain jual lah tu.
Tak ada pun bagilah siapa-siapa yang memerlukan kan. Cerita apa ni? Nak cerita apa? Kuasa Allah Ta'ala kamil. Kamil. Laptop boleh upgrade, tambah memori. Allah perlu tambah memori. Ada keberangkalian tambah memori. Subhanallah. Kita memori tu ada pun lost memory. Mengaku je lah, ya Allah lemahnya aku, ampunkan aku. Tambah ada memori yang kita lupa tu apa yang sepatutnya kena ingat. Kan masalah kita ni yang hadirkan rasa daif diri ke Allah Ta'ala. Ya Allah, aku fakir, kau tunjuklah hidayat aku, lemahnya aku, banyak lalai. Mengaku je dengan Allah Ta'ala ni. Dengan Allah Ta'ala ni, hamba yang sempurna, hamba yang mengaku salah, mengaku cuai, mengaku kurang, mengaku fakir, mengaku ketidaksempurnaan hamba, mengaku ketidaksempurnaan kita menghadap dia. Apa yang kita dah buat pun kita tak ada apa kau boleh buat ni. Allah limpah kurnia engkau, hidayat engkau, petunjuk aku boleh main semayang, aku boleh main ngaji. Itu pun mengaji tidur. Ya Allah. Saja saya tak niat peli siapa-siapa Siapa kena nasib. Saya pun kena macam tu jugalah dulu. Bukan balas dendam. Tambihun. Tahzirun. Ngeras steam je. Tak apa benda dia steam tak tahu. Poyo je. Baik, itu menyambil sikit. Baik, jadi mestilah apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala, sama ada nak mengada meniada ni, mesti muafakat dengan iradah. Saya tambah version sikit. Mestilah muafakat iradah dan ilmu. Cuma bab ilmu tak sebut siapa. Understood. Okey, siap. Ada pun artinya mudah meniadakan pula. Macam mana maksud dia? An yusayyira syai'an. Baca ya. Pasal ta untuk manas. Jadi sayyara yusayyiru, sayyara yusayyiru. Mesti ya. Kalau tu sayyiru tu bunyi lain sikit. Baca pun ganggu. Kalau ada mujur. Tak, maksudnya ada silap cetak lah tu. Ay yusayyira syai'an mawjudan adaman. Maksud kata ikhraj mungkin minal adam ila wujud, maksudnya menjadikan kudrat tu dia boleh jadikan sesuatu yang ada itu akan tidak ada. Menjadikan benda ada tu tak ada. Betul tak? Tadi yang tak ada bagi ada. Ni hak ada bagi jadi tiada. Umum bahasa kudrat ini lah. Kalau khususkan dia, kudratnya apa? Dia yang musawwir, dia yang khalik, dia yang bari, dia yang musawwir, khalik, bari, dia yang al-fattah, dia yang al-mu'ti, dia yang al-mani, dia yang al-muhdi. Semua dalam asma' husna tu menunjukkan makna fi'il, tu fi'il kudrat. Boleh? Itu yang kita belajar sifat 20 ni cukup dah. Cukup tak mana? Faham dah kita ke Allah Ta'ala ni sebab kuasa tu, dia kuasa. Kuasa apa? Istilahnya mengada atau meniada? Mengada apa? Meniada apa? Apa-apa nama mungkin. Apa dia? Nak buat rupa, nak bagi menghidup, nak memati, nak bagi sakit, nak bagi kaya, nak memberi, nak halang beri. Dia qabid, dia muqbid, al-mu'ti, al-mani', betul, al-mughni. Dialah yang nak mengkayakan, nak memberikan sesuatu makhluk tu tak hajat pada orang lain. Macam malaikat tak perlu makan. Dialah al-mughni, dialah al-jabbar, dialah al-fattah, dialah ar-rahman, dia ar-rahim, dia al-mannan, dialah al-ghaffar. Dia boleh buat apa kehendak dia. Dia boleh yahdi, dia juga yudhil, yahdi bihi man yasha. Betul juga, dia juga boleh yahdi bihi man yasha. Allahumma salli wa sallim. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dia boleh yudhillu dan boleh yahdi. Maksudnya dia boleh nak bagi sesat, dia nak bagi petunjuk. Hak dia, mutlak dia. Itu apa semua tu? Itu adalah huraian memperincikan maksud kuasa. Satu, kalau kita belajar kaedah Abu Mansur Maturidi, dia daripada 7 sifat ma'ani itu, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, ada satu lagi sifat tambahan dia dipanggil takwin. Ada sifat takwin. Silap dengar, bukan silap kahwin. Takwin.
Tentang bujang dengan kahwin. Bujang 3. Okey, melawak tu menyambil sikit. Dia pantang sebut benda tu. Dia. Okey, siap. Melawak sikit. Tak gelak tak apa tu. Jangan tak faham pelajaran sudah. Baik. Ada pun maknanya rada. Okey, kudrat itu. Boleh link saya sebut pada Asmaul Husna tu. Satu, kita faham yang kudrat, semua Asmaul Husna tu nisbah berbuat macam mana? Semua kita faham. Macam apa? Dia boleh musawir. Dia nak musawir apa? Rupa PM, rupa atuk, rupa abah, rupa banon, semua dia boleh. Apa cerita ni? Contohlah manusia yang popular tu, kita sebutlah nama dia. Dia nak tersedak tengah mengaji ke baca Quran dengan pasir lah tu. Nak kata apa? Hak dia boleh musawir macam mana? Yusawirukum fil arhami kaifa yasha. Dia boleh merupakan kita waktu kita dalam rahim ibu ni macam mana dia kendaki. Di atas masyiah dia macam mana dia hendak, macam mana pun sunnah dia macam mana, bapa rupa macam mana, mak macam mana, kromosom X, Y dia macam mana, DNA dia macam mana. Ada proses sabab wal musabab. Sabab pun sabab ke buat? Dah. Siapa yang buat sabab tu? Allah juga buat sabab. Kromosom yang ni orang kata XYY apa tu? Siapa buat? Allah dah. Itu kajian sains dia yang explore. Siapa yang buat macam tu? Sebelum dia explore macam tu pun dah memang macam tu. Tu pun tak betul dak dia punya teori. Duk XYY Y dapat jenis jantan dia betina. Kadang-kadang buat teori macam ni tak jadi pun. Dia tengok khunsa. Dia tengok jadi bapuk. Dia tengok jadi tomboy. Nak cerita apa ni? Tak ada, kita tak campur tangan langsung. Dia yusawirukum bil arhami kaifa yasha. Dah keluar pun nak tumbuh misal lebat ke, misal nipis ke, rambut lebat ke, rambut nipis ke, rambut kintin ke. Bukan kita. Dan kita mata sepet ke, mata bengkak ke, pipi tembam ke, pipi nipis, ada dia. Bapak pun tak tahu macam mana rupa anak nak keluar. Jadi siapa punya kerja tu? Allah. Dia yakhluqu ma yasha. Dia kuasa. Dan kuasa macam mana? Tak ada siapa boleh menghalang kehendak dia. Itu kita punya pengiktirafan yang mesti mengaku di atas siapa Allah Ta'ala, mengakui apa dia. Allah Ta'ala kuasa. Tak ada siapa boleh mengalahkan kuasa Allah Ta'ala. Satu, bahkan dia kuasa. Betul, bila dia kuasa mustahil lemah. Siapa lemah tu? Siwa Allah, makhluk semua lemah. Itu kita punya tauhid yang dapat itu lah. Mengiktiraf Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala. Kita ni adalah mukhalafah. Atas kita dah belajar prinsip salbiah tu. Kudrat Allah Ta'ala ni kidam, kudrat Allah Ta'ala ni baqa', kudrat Allah Ta'ala ni khilaf daripada kita punya kudrat. Kenapa? Allah kuasa, kita lemah. Bila kita lemah, macam mana boleh ada kuasa ni? Allah yang beri kuasa kita. Manusia tak ada kuasa dia sendiri. Allah kuasa dia yang qa'im bi nafsih. Kita kuasa kita yang qa'im billah. Billah, dengan Allah baru kita ada kedekat. Maksudnya dengan bantuan Allah, dengan kurniaan Allah Ta'ala, dengan anugerah Allah Ta'ala, limpah kurnia dia, baru ni kita ada ni, zat kita ada, sifat kita ada, perbuatan kita ada, kederat kita ada. Kita tak boleh berdiri sendiri di atas zat kita, sifat kita, perbuatan kita, milik kita. Bila kata nama makhluk ni mesti semua berhajat. Zat berhajat, sifat berhajat, perbuatan berhajat. Kita punya milik kita pun berhajat kepada Allah Ta'ala, mutlak berhajat kepada Allah Ta'ala. Allah pula zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia mutlak tanpa berhajat pada siapa-siapa. Tu. Yang tu guna CP sifat salbiah. Nak huraikan segala sifat ma'ani mesti refer dekat salbiah. Mesti. Itu dia punya kaedah nak menjalinkan dan menghuraikan sifat ma'ani. Untuk relatekan dia dengan Allah Ta'ala, mesti huraikan dia dengan CP dia, mana? Sifat salbiah. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama' basar, kalam nanti tahu mana? Kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi. Dan sifat macam tu wahdaniyah. Allah Ta'ala. Ni CP kan. Ulama bagi kita masya-Allah senangnya nak faham, nak kenal Allah Ta'ala. Yes, it's very simple, very easy, you know. Ada orang kata susah, dia tak nak belajar ni. Dia kata susah. Dengar macam nak azan lah. Azan handphone
Azan handphone. Oh, ingat keras lah. Azan handphone. Tu selalu tak biasa dengar azan kuat. Itu ni azan kuat awal ni. Angin tiup ke? Baik, itu kudrat. Adapun makna iradat Allah Ta'ala tu iradat pula. Terjemah iradat kehendak. Maksud kehendak apa? Oh, tak ingat ni mengaji ni. Maksud kehendak apa? Ditaksis, menentu. Dia kena ingat dobit. Terus ajar macam tu. Ajar macam tu. Saya sebut tu pasal saya dulu macam tu. Bila mana Tok Guru dia sebut je dobit tu, ingat tu. Yang paling syok macam mana? Dia tanya kita jawab. Tu paling best sekali. Rasa syok pun. Tambah pula bila kita jawab tu dia ambil perhatian dengan kita. Dapat pandangan khas dari guru ni paling best. Saya dulu mengaji pun Tok Guru pernah ajar macam tu. Apa dia? Mengaji ni dengan guru bagi dapat tawajuh khas dengan guru. Itu paling best sekali. Jangan dapat murka guru. Ni habis. Kau pandai pun, kau cerdik, kau tak ada berkat mengaji dengan dia. Mengaji bagi dapat redha guru. Apa antaranya? Dihajar, dia suruh dobit, dia kata ingat, kau ingat. Ingat. Ditanya kau boleh jawab. Best. Itu kaedah paling besar untuk dapat, untuk mudah mengaji. Apa dia? Pastikan apa dia suruh ingat, apa dia suruh hafal, apa yang dia sebut tu, tambah dia tanya, kita boleh jawab. Oh, dia memang ada satu pandangan khas untuk murid dia macam tu. Sama juga kita dengan Allah Ta'ala buat atas kaedah prinsip macam mana nak dapat kita ni ada hubungan khas dengan Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala suruh kita buat. Sami'na wa ta'na. Dia akan bagi satu istilah, kalau istilahnya tawajuh khas, pandangan khas dia bagi kita. Nikmat khas, nikmat dengan rahim yang dia tak bagi pada orang lain, yang orang lain dia bagi dengan rahman, kat kita dia bagi dengan rahim. Saya dah syarah itu rahim kepada dia. Ingat tak ingat dah pula. Satu saya ngaji dulu, kalau arwah Fatih dia cerita apa zaman dia mengaji dulu, saya tak ingat apa. Bizar. Masa dia cerita tu lah, pasal baca kitab yang dulu ngaji dulu, kemudian Muhtaj, Matani, Nawawi. Jadi antara tabaqat fiqh Imam Nawawi ni, Imam Rafi'i, antaranya Abi Zar'ah. Abi Zar'ah ni apa? Dia murid yang kuat khidmat. Kuat khidmat. Di atas kaedah mengaji ni dapat redha guru. Apa dia buat? Tahu? Dia kerja khidmat dia ni disebut ulama-ulama dulu. Khidmat dia apa? Cari kayu api. Untuk buat apa kerja apa? Balik. Macam mana? Pasal dia nak dapat pandangan guru. Dia tengok guru dia ada, masa itulah dia pergi hantar kayu api. Buat apa? Saja empas kuat-kuat. Guru dia tengok. Abi Zar'ah ke? Cara tu. Kita bukan cerita ikhlas apa, memang ikhlas lah. Guru, murid, khidmat pun ikhlas dah, bukan minta gaji. Bukan ada apa. Memang buat pun kata pasal kasih kat guru, pasal tu khidmat. Memang tak ada nak riak-riak, tapi nak dapat tawajuh khas tu, nak dapat pandangan khas guru tu. Cik dia. Itu cerita Abi Zar'ah tu, yang tu khidmat dia lah tu. Tapi dalam banyak-banyak tu kadang-kadang dia slack ya. Kadang-kadang guru pesan beli barang dari khidmat kan, apa saja guru suruh mesti dia pergi beli. Dan guru pesan apa saja barang nanti dah beli, balik lempar kot tikap. Ni ngaji tu guru cerita, kita ambil riwayat betul mana cerita. Pasal nak dapat tawajuh ni, tu kata cerita tok guru ni kadang sambil-sambil dalam masa duk mengaji je. Saya kawan pula, ada kawan yang saya mengaji tu, dia memang hafal cerita. Saya tak raja sampai saya ingat cerita. Kalau kita macam ngaji silsilah tu, kalau dengar cerita tu, semua cerita di handphone. Syekh Muhyiddin Chisti, apa ni, Syekh Abdul Qadir Jilani, semua cerita Syekh, kalau dengar cerita je dia punya perhatian macam ni. Semua cerita dia ingat. Saya dah tu, saya cerita tak apa-apa. Saya kalau dibagi kaedah tu saya ingat. Saya macam tu. Cerita tak apa-apa. Nanti cerita apa? Cerita Abi Zar'ah tu. Yang tu saya ingat lah tu. Yang saya ingat lah. Lepas tu pesan dia tu apa? Beli barang lempar kan? Satu hari pesan beli telur.
Gelak lah, saya tak payah sama lah. Ni orang panggil kias Abi Zar'ah. Apa dia? Kias tak kena gaya. Satu kalau mengaji tu tak kena gaya je. Dia ni kias Abi Zar'ah. Faham dah tu. Ni guru pun dia ada apa istilah dia, ada istilah dia. Bila dia pernah cerita, dia nak sebut sesuatu nanti dia sebut macam tu je padan lah. Bersama dah jadi satu istilah. Maksudnya orang tak bercerdik, faham, dia faham satu benda, tapi dia tak faham macam mana perbandingan yang sepatutnya, nazir dia kena buat macam mana. Dia tu kias Abi Zar'ah. Faham lah tu cakap dia. Maksudnya tak bercerdik. Dia kurang perhatian antara suruhan dengan penelitian dengan apa yang disuruh. Dia cerita Ayas dengan Mahmud Raja. Panjang saya cerita tu, saya pendek lagi saya ngajar ni. Tapi kadang-kadang mengaji memang perlu cerita. Untuk ada orang dia minat cerita tu. Ada orang duk mengajar ni tauhid ni, dia bukan ambil tu, dia ambil yang saya cerita politik ni. Ustaz pun sebut apa ni? Abang Non, Abah, Atuk. Ustaz tahu politik ke? Dia memang perhatiannya politik ya. Kalau ada spy, dia banyak lain pula. Ada orang tak suka, dia main dengar juga. Tu ustaz tu pada tadi dia sebut 10 kali dah bodoh dia sebut. Dalam masa setengah jam 10 kali dia sebut bodoh. Macam tu dia tak sama. Tak sama. Lepas tu makan setalam bukan semua orang kenyang tau. Ya. Ngaji pun sama. Duduk kerana sama tempat, tapi lain benda yang dia dapat. Maksudnya kau tawajuh kat mana, kau tengok kat mana, kau tumpu kat mana. Mudah-mudahan kita ni apa yang sepatutnya kena belajar, itu objektif pelajaran, itu memang kena ambil. Kadang dia mengaji ambil berkat siapa? Kau faham tak? Dobik lah, nanti orang taklah bagi faham. Rupanya mengaji bela ya. Ada orang macam tu. Tak kerti apa benda dia. Tanya faham tak? Nanti faham tak tu. Nanti faham. Tak bila nak faham tak tahu. Ada orang tak boleh dengar tu, kalau boleh hari tu dia nak faham semua. Ni apa ni apa? Ni mana apa? Ni mana apa? Hak tu haloba semua. Tamak semua tu. Orang macam tu selalunya dia tomak 2-3 hari tu selesai dah siapa? Semua yang dia tak tahu semua dia boleh kejar, kecap sekejap je. Baik. Macam mana boleh cerita ke situ? Cerita banyak-banyak. Menentu tu. Dobik kena ingat. Ya, bagus. Ingat muasal usul cerita syarah tu mana. Kena ingat. Apa makna menentu? Terbalik soalan. Alamak, dah bagi jawapan rupanya. Apa makna kehendak? Menentu. Kalau orang cakap macam mana? Silap soalan tu. Ya. Okey. Dapat jawapan peri kat dia mah. Mengeluarkan. Baik, ada pun erti ada kena. Zak bertanya Rusyana. Ada pun makna iradah Allah Taala itu sifatun yata'atta biha takhsisul mumkin bi ba'di. Ada dua ba maksudnya. Bi ba'di ma yajuzu alaihi. Artinya sifat apa dia? Iradah ni dialah sifat yang mudah dengan dia menentukan mungkin itu dengan setengah mana sebahagian barang yang harus atas mungkin itu. Jadi sama juga dari si prinsip apa dia? Iradat ni apa? Sifat. Jadi iradat bukan zat, dia sifat. Atas sifat terjemah apa? Kehendak. Masuk kehendak menentu. Berkehendak pun dengan mana mempunyai sifat kehendak. Itu sikit-sikit bab terjemah kita sebutlah tadi. Sifat ni jadi iradah di sifat untuk apa? Function dia apa? Menentu dengan dia, dengan iradah ni menentukan tu. Menghendaki dengan mana menentukan mungkin itu, ditaksiskan mungkin dengan setengah barang yang harus atau mungkin. Setengah maknanya sebahagian barang yang harus atau mungkin. Yang tu istilah dia. Tadi buat ada orang tanya apa dia? Dipanggil mungkinan mutaqabilat.
menentukan sebahagian daripada mungkinat mutaqabilat. Apa dia sedekah? Biar dulu. Dengarnya sakit heavy sangat. Nampak suruh hafal syair ke apa sakit berat sangat. Bagi ambil mungkinat mutaqabilat. Sebut rasa 3-4 kali dah sebut ni mungkinat mutaqabilat, mungkinat mutaqabilat, mutaqabilat, kulat benda. Biarkan dengarnya dulu. Kalau boleh telan terus alhamdulillah. Saya dulu pun dengar tu biasa, tapi nak faham betul mungkinat mutaqabilat tu dia tu. Kalau nak pudun pun kadang nak tanya pun tak tahu nak tanya apa. Oh benda tak mana ni. Nak bicara tak mana ni mungkinat mutaqabilat tu. Adapun yang harus atau mungkin itu dua yang berlawanan harus mensalah suatu mustahil berhimpun keduanya. Ini rasa dia nak syarah mungkinat tu lah. Ya, betul ya. Okey. Ini nak syarah mungkinat. Jadi apa dia yang kata mungkinat mutaqabilat ni itu Arab? Apa yang kata sebahagian daripada harus pada mungkin? Itu dia kata adapun yang harus atau mungkin itu dua yang berlawanan. Benda yang harus ni dia adalah menentukan sekurang-kurangnya dua yang berlawanan. Ada dua, yang satu macam ni, satu macam ni, pula tu berlawanan. Disebut dua tu sekurang-kurang untuk nama berlawanan. Lepas tu Allah Ta'ala dia pilih satu daripada dua yang berlawanan. Lepas tu dua mungkin dua yang berlawanan mensalah satu kan, dua yang berlawanan tu. Dua yang berlawanan mensalah satu kan dia. Maksudnya pilih salah satu. Yang mensalah satu kan dia ni mustahil berhimpun keduanya. Nak himpun dua-dua tak boleh. Antara mula-mula sekali mungkinat mutaqabilat tu apa? Ada dan tiada. Bila Allah Ta'ala mengada, mesti ternafi tiada. Bila dia mentiada, tentulah ternafi ada. Yang memang takkan boleh bertemu. Takkan ada satu masa Allah mengada dan mentiada pada satu masa, pada satu benda. Tak mungkin. Mesti ketentuan dia hanya salah satu daripada mungkin-mungkin yang berlawanan macam ni, yang tak akan boleh ijtima', yang tak akan boleh berhimpun dua-dua ni dalam satu masa dan pada satu benda, pada satu zat. Tak mungkin. Nisbah Allah atas kata nama iradah ni, dia pilih mana-mana salah satu daripada keberangkalian-keberangkalian yang ada pada mungkin. Pertama sekali tang ada dan tiada. Baik. Jadi ada dan tiada itulah benda pertama yang dipanggil mungkinat mutaqabilat. Wujuduna wal adamu, wujud dan adam dulu. Salah satu. Antaranya apa dia? Iaitu bergerak diam. Wujuduna wal adamu sifatu. Kemudian seterusnya sifat. Antara sifat tu gerak diam. Bila gerak tak diam, bila diam tak gerak. Himpun dua-dua, gerak dan diam mustahil. Dan mustahil bukan mustahil adat, mustahil akal. Tak mungkin benda yang diam dia bergerak, tak mungkin benda yang bergerak dia diam. Tak mungkin. Yang bergerak ialah bergerak, yang diam ialah diam. Mesti salah satu saja. Itu juga hidup mati. Tak mungkin dalam masa yang sama hidup dan mati. Kalau hidup tak mati, kalau mati tak hidup. Allah Ta'ala antara iradah dia menentukan hidup mati, ada tiada, kaya miskin, apa seumpama tu dia sebut ni. Saya baca sekali lalu, bergerak diam, ada dengan tiada, atas dengan bawah, tu kiri dengan kanan, hadapan dengan belakang, kecil dengan besar, tebal dengan tipis, panjang dengan pendek, jauh dengan dekat, atau lainnya. Yang tu semua tu dia panggil sifat. Atas nama umum tu mungkinat mutaqabilat. Panjang, pendek, kiri, kanan, depan, belakang. Cuma kalau ikut kategori gerak, diam, tu umum bahasa sifat. Ada tiada, wujud adam. Yang tu memang khas. Kiri kanan ni pihak, depan belakang pun jihah, pihak. Kecil besar ni qadar, tipis tebal nipis ni pun qadar, panjang dengan pendek qadar juga, panjang pendek qadar juga.
Jauh dengan dekat, makan. Qada juga akan makan. Makan utara selatan, kiri kanan. Tak, kiri kanan jihah. Kiri kanan ada makan jihah. Ya. Nanti ada ke depan disebut atas bawah dia. atas bawah jihah juga. Ada apa? Ada tiada. Ada tiada. Wujud Adam tu memang dia wujud Adam. Dia khas itu. Gerak diam sifat wasfi. Maka harus atau mungkin itu kedua. Jadi nisbah nak berlaku tu harus kedua. Tapi dan yang ditentukan oleh irada Allah Ta'ala tu salah suatu. Ada tiada? Harus. Untuk Allah Ta'ala bagi ada. Taklah tak ada. Dia bagi tiada. Taklah ada. Dia bagi kurus. Taklah gemuk. Dia bagi gemuk. Taklah kurus. Dia bagi kat bangau batu. Taklah kat bangau belimbing. Dia bagi siang. Taklah malam. Boleh. Dia bagi hidup. Taklah mati. Yang salah satu lah. Dia bagi lelaki. Taklah perempuan. Tu ada lelaki perempuan tu. Itu sewil. Itu dia menyalahi daripada kaedah-kaedah apa yang sepatutnya dia kena buat. Itu cerita lain tu. Kita atas nak cerita nisbah Allah, pasti dia menentu. Untuk dia pilih dia menyentuh macam mana? Allah juga nisbah takdir azali. Tapi jangan disalahkan takdir. Pasal salahkan dia, Allah tak suruh jadi macam mana yang menyalahi syarak. Yang pergi buat menyalahi syarak tu buat apa? Allah Ta'ala memang dia jadikan iblis, dia yang takdirkan iblis jadi iblis. Tapi dia tak pernah suruh iblis jadi iblis. Dia ada pelajaran bab tu khas. Memang yang tu bab af'al tak mengaji betul-betul, ramai orang pening bab tu. Dia tak tahu macam mana nak tatbikkan af'al. Mana yang sabit ke Allah Ta'ala, yang tentu kudrat qada qadar Allah Ta'ala, mana kita punya taklif syarak. Yang ni yang jadi bercelaru, jadi qadariyah, jadi jabariyah ni, Mu'tazilah tu. Mudah-mudahan sampai tempat dia nanti kita jumpa insya-Allah. Pergi ngaji tak bolehlah datang sehari ya. Okey. Baik. Jauh dekat lah yang maka harus habis. Tiada keduanya. Benar menjadi mustahil boleh berhimpun keduanya pada jirim. Pada jirim yang satu. Baik. Maka jikalau ditentukan oleh iradat Allah Ta'ala itu keduanya sekali pada jirim yang satu, maka itu mustahil. Pasal taksis ni dia mesti taksis bibak dima yang juzu alaih. Tak mungkin akan ada dua ketentuan pada satu jirim, pada satu zat pada masa yang sama. Tiada diperoleh sekali-kali. Keadaan kata berdua yang berlawanan ni berlaku. Satu, kita belajar macam ni nak faham apa? Kalau orang tu dia hidayat, dia keluarlah pada sesat. Kalau sesat, dia keluarlah pada hidayat. Bila dia Islam, keluar daripada kafir. Bila kafir, keluarlah daripada Islam. Faham maksud apa? Ada ke orang kafir tapi ada tauhid? Boleh tak? Orang kafir ada tauhid. Tu pahaman buat sesat tu. Dia kata apa? Dia kata ada orang kafir ni, dia mengaku Allah Ta'ala Tuhan, tapi dia sembah tokong. Jadi dia ada tauhid rububiyah tapi tak ada tauhid uluhiyah. Apa benda lah. Islam pun Islam. Pasal apa? Pasal mentauhid Allah Ta'ala, tauhid rububiyah. Tapi masa yang sama dia kafir pasal tak ada tauhid uluhiyah. Jadi ada tauhid uluhiyah, tak ada tauhid rububiyah. Jadi hukum ni apa? Tak boleh kata kafir kat dia. Pasal apa? Pasal dia ada tauhid. Untuk apa? Baina kafir wa muslim. Apa? Mana ada kaedahnya tu? Kalau munafik macam mana? Munafik ni dia nama munafik, tapi di sisi Allah Ta'ala jelas ketentuan dia kafir atau Islam. Orang kafir, orang munafik ni sebenarnya kafir di sisi Allah Ta'ala.
Kita je tak tahu hakikat dia. Alhamdulillah. Allah Ta'ala pelihara kita semua tu daripada kecelaruan akidah-akidahnya tu. Dia bagi kita iman, tasdik betul, yakin Allah Ta'ala, tauhid Allah Ta'ala, iman Allah Ta'ala, zikir Allah Ta'ala, mengasa Allah Ta'ala, zat dia, sifat dia, faal dia. Memang rasa kita ni makhluk dia yang bagi jadi kita semua ni tanpa belah bagi. Allah, kau lah ilah kami, kau lah Tuhan kami, kau lah cipta kami, kau bagi hidup kami, kau bagi mati kami tak tukar dah akidah ni. Allah, la ilaha illallah. Dah kena hidup tu, perasaan tu, yang tu baru nama iman, sentiasa hidup iman. Masa iman naik turun. Warujihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani. Iman naik turun. Betul ngaji kita tahu naik iman, ingat kita Allah Ta'ala naik iman, belajar ilmu tauhid naik iman, faham kita ilmu tauhid, zikir pula ingat Allah Ta'ala naik iman. La ngaji pula fahaman sesat, habis iman, lingkup. Alhamdulillah. Baik. Jadi asal nak sebut Allah Ta'ala hanya ni buat satu je ketentuan. Dia takkan ada dua yang berlawanan pada zat yang satu pada masa yang satu. Okay. Tiada diperoleh sekali-kali. Maka manakala tiada ditentukan oleh iradat, nescaya tiadalah diadakan oleh kudrat. Apa-apa yang Allah tak menentu untuk bagi jadi, tentulah tak akan jadi dengan kudrat. Jadi menjadi dengan kudrat, menentu dengan iradat. Contoh benda tak jadi macam mana? Boleh tak Allah Ta'ala dia nak jadikan Rasul lagi selepas Nabi Muhammad? Boleh tak? Boleh je, benda mungkin, bukan benda mustahil. Makhluk dia, ikut dia nak buat apa. Boleh. Tapi ada ke gamak-gamak Rasul selepas Nabi Muhammad? Tak ada dah. Pasal dah datang kenyataan penjelasan bahawasanya memang Nabi Muhammad ni penutup Nabi Rasul. Allah Ta'ala dah cerita dah ketentuan dia apa. Dia dah cerita ketentuan dia apa, dan ketentuan dia takkan berubah sama sekali. Apa benda yang dia dah tentu takkan berubah. Habis-habis ada orang mengaku jadi Rasul macam dia buka pula pintu tu, kata dia kan kata dia jadi Rasul ni hak Allah Ta'ala, nak jadi Rasul, kata jadi Rasul bukan kerja kau, kata dia. Nak tutup pintu Nabi Rasul. Allah Ta'ala kalau dia nak bagi jadi saya Rasul pun mungkin harus hak Allah Ta'ala nak jadikan saya Rasul. Dia kata pandai bercakap bapak tu, bercakap je lah tapi bodoh. Pasal dia bodoh syarak sampai boleh mengaku jadi Nabi Melayu. Membayang tak yang jadi Nabi Melayu, yang mengaku jadi Tuhan Harun. Apa? Itu tampelik-pelik tu. Sama bapak sesat. Dia kata kenapa perempuan kena tudung, kenapa orang perempuan ni tak memiliki talak, kenapa orang perempuan ni harta separuh pada orang lelaki. Macam-macam dia persoal benda-benda syariat. Kenapa orang perempuan kena pakai tudung, nak bungkus. Ingat kami ni apa, tepung bungkus ke apa. Ayat dia. Ada orang cakap macam ni, tak faham ni dengan syariat. Asal nak sebut antara iradah tu memang Allah hak dia nak menentu, tapi bila ada dah ketentuan dia yang memang dah termaktub ketentuan macam ni, peraturan macam ni, sama ada bab akidahnya, sama ada bab syariatnya, tak akan berubah ketentuan Allah Ta'ala tu. Yang tu yang kita kena mengaji dan kena faham, antaranya bab akidah, antaranya bab fiqah, hukum hakam yang tak boleh diubah sama sekali. Tak boleh ubah sama sekali. Kerahnya bab akidah lah paling besar. Satu, kalau kita faham akidah, kita tak terjejas dengan akidah-akidah yang orang duk gembar-gemburkan dengan berita-berita yang menakutkan. Apa dia? Dia kata kiamat berlaku tahun 2022. Ataupun 2021. Pasal apa? Ada satu meteor besar nak berlaga dengan bumi pada bulan Mac, kata dia. Sebelum tu akan ada 40 hari gelap. Saya meramalkan kiamat pada tahun depan pada bulan Mac. Macam gila. Boleh kata gila? Boleh. Kalau ada pejabat agama tangkap kata sesat. Macam apa? Dia boleh kata kiamat takkan berlaku melainkan ada 10 tanda besar.
alamat kiamat. Imam Mahdi ada belum? Dajjal dah ada belum? Nabi Isa dah turun belum? Bunuh Dajjal. Untuk nak kiamat kepala otak apa tahun depan bulan Mac. Ingat Nabi Musa, Nabi Isa dengan Dajjal tu apa? Ni 3 bulan ni November lah. Disember, Januari, Februari, Mac, 4 bulan lagi kiamat. Kepala otak kau. Kepala otak je. Apa ni? Apa kasar sangat ni? Salah dengan syariat. Salah dengan akidah. Tak pernah belajar ke bab akidah macam ni. Walaupun kau belajar bab kiamat, gerur kita kena simpan banyak tong gas makanan. Orang jaga iman, dia jaga makanan. Sikit-sikit bab tu. Jaga amalan ni banyak. Orang tak belajar khas dalam bab akidah ni, dia kena berita macam tu kan. Kelang kabut tak kira lah. Ni alamat kiamat apa dia? Alamat kiamat tahun 2021 ni pasal berlaku gerhana 2 kali dalam 1 bulan. Awal bulan, tengah bulan macam ni. Kita betul lah. Jadi gerhana 2 bulan. Takut. Bodoh. Dia tu bodoh je. Belajar akidah yang elok. Mana yang betul dan syarak, mana tak betul. Allah Ta'ala takkan ubah iradah dia. Cuma kena faham apa dia iradah Allah Ta'ala. Itu yang dah memang tentu. Yang tak tentu, cari sebab untuk ambil manfaat, tolak mudarat yang mesti menepati syariat. Demi dobit macam tu. Jadi manakala tiada ditentukan oleh iradat, nescaya tiadalah diadakan oleh kudrat. Kalau memang Allah Ta'ala tak menentu, memang tidak akan diadakan. Pasal apa? Kerana ta'aluknya itu, ta'aluk kudrat ni, muafakatnya akan ta'aluk iradah. Mesti Allah Ta'ala takkan buat melainkan apa yang memang dah sabit dengan ketentuan dia, iradah dia dah sabit dengan ilmu dia. Yang tu khas banyak orang jumpa dalam bab qadar nanti. Itu kita mengaji kalau tauhid faham ni, tak ada masalah apa langsung lah dengan gangguan-gangguan di luar. Orang Islam lah ni jadi masalah apa masalahnya? Pasal dia tak ada dia punya condition sendiri. Itu masalah dia. Dia tak ada pegangan dia sendiri. Yang dengan itu dia pegang kuat kepada ilahi. Datang ribut taufan pun tak berubah apa yang ada dalam hati. Tak ada tu. Itu tak ada. Mai apa-apa peristiwa yang mendatang ni pun dia tak ada panduan apa yang nak dipakai. Nisbah Rasulullah, kalau kita belajar bab akidah, bab sunnah Nabi, apa sepatutnya kena buat, banyaklah Rasulullah isyarat dengan peristiwa-peristiwa belakang-belakang ni. Khas nak sebut tahu mana. Macam zaman kita lah ni kan, bersalam dah tak ada dah, semua main tepuk dada. Tambah orang yang biasa duk sampai dia nak bersalam dengan kita, boleh bersalam boleh bersalam. Dia minta izin nak bersalam tu. Kalau kita tak ada benda lah, salam je lah. Takut gila tu. Macam Hitler lah. Pada saya bagi Hitler. Tu imam pun bagi pertama, bagi kedua menghadap, lepas tu alah. Hitler macam tu. Ini macam ni. Allah dia buat tarik macam ni, tarik macam ni. Saja kita buat itu sekian. Hitler pun tarik macam ni, tak ada tarik macam ni. Tak tahu. Apa saya nak cerita ni? Kalau ikut Rasulullah SAW cerita dah, orang Islam ni akan ikut orang Yahudi Nasrani ni. Apa dia? Sedengkal demi sedengkal. Sahata demi sahata. Kalau masuk lubang, drop pun masuk. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'uhu. Sahabat mendengar Rasulullah cerita macam tu, kata al-Yahuda wa Nasara, ya Rasulullah, Yahudi Nasrani ke yang dua ekor ni? Rasul kata paman. Sampai lagi apa maksudnya? Maksudnya memang isyarat Quran pun, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu, sehingga kamu ikut milah mereka. Jarak-jarak dah tak ada, dah dekat-dekat. Melekut apa yang ditakutkan kita dengan virus. Sepatutnya kita orang beriman ni macam mana? Takutkan kita ke? Gerun dengan kita dengan Allah Ta'ala, tauhid dengan kita ke Allah Ta'ala. Bahkan ada orang bila tak pergi jemaah macam mana? Hore, tak pergi jemaah.
Ada orang macam tu. Kita alhamdulillah Allah Taala bagi tu. Allah tak boleh jemaah pula. Jumaat tak boleh pula 40 orang je. Tapi sebenarnya alhamdulillah ramai lagi orang yang rasa terkilan tak lagi sembahyang Jumaat. Pada saya tu alhamdulillah lambat lagi lah kiamat hari tu. Dajjal tak tahulah Dajjal tu. Tapi maksudnya ada lagi orang yang nak sembahyang. Ada orang lagi terkilan tak lagi sembahyang Jumaat. Ada orang lagi terkilan tak boleh main mengaji. Ada orang terkilan kena pergi sembahyang Jumaat, kena halau. Dah tak boleh masuk ni 40 orang. Nama tak ada. Oh, tak boleh. Tak boleh masuk. Kunci pintu lah tu. Allah, rasa sebab je hati, menangis. Ya Allah, ampunkan aku tak pergi sembahyang Jumaat. Ada lagi orang beriman yang boleh menangis macam tu. Hak yang tak boleh pakai ada juga. Hore tak masuk pergi sembahyang Jumaat. Wah, alah, tak pergi Jumaat kan dua apa? Makan. Syok, main gitar lagi gereng-gereng, jeng. Apa? Tak ada langsung nak sedih. Oh, kita ni tak boleh Jumaat, kita bayang Jumaat, bayang kat rumah awal-awal jemaah. Azan qomatnya, rasa sedih. Ya Allah, hilangkanlah balak ni. Bukalah kepala otak pemimpin kami ni. Awak gelap kelam sangat. Boh pergi bahasa-bahasa gitu kan. Berilah hidayat kat kami dengan mereka semua ni supaya tunjuk jalan yang sebenarnya, supaya bukan jauhkan jemaah. Bahkan masa ni lah kaedah menolak balak, nak jalan tarik rahmat ni, penuhkan masjid, penuhkan mengaji. Itu virus tu. Cuba tengok elok-elok, betul ke sebenarnya virus ni bahaya? Orang positif 7 hari boleh keluar, makan ubat batuk, ubat sesama. Lepas tu bagi vitamin C, sembuh sepenuhnya. Yang kita ni tak ada apa-apa ni sebulan tak ada sembahyang Jumaat. Memang macam ada benda tak kena je. Baik bekalkan ubat batuk dengan ubat sesama dengan vitamin C je kat rumah. Zon merah tu bagi semua ubat batuk dengan ubat sesama. Campur dengan ketum pula ubat batuk ya. Tu memang nak mampu ya tu. Saja cik bala. Tu memang layak lah kena macam mana. Jadi faham kita tu maksudnya padahlah bala punya bukan masalah tu. Rupanya memang ada manusia yang saja cari celaka. Ayat dia macam tu lah. Baik. Maka manakala tiada tentukan adapun takluk kudrat dan iradah itu kepada segala mungkinat. Kita solat dulu. Yang ni dia nak sebut apa? Takluk. Dia nak guna bahasa takluk je lah. Takluk ni lepas ni nak kena telan bahasa takluk, insya-Allah. Sambung. Adalah malam ni, semalam tak ada kan pasal lama kan ni. Elok tempat berhenti tu. Ya. Kehendak Allah tak akan berubah ya. Andai berubah pun dia tahu. Betul ke? Ya. Dan semua yang berlaku ni ikut kehendaknya atau ilmunya? Dua-dua. Mesti semua dengan ilmu dia dan kehendak dia. Tak ada satu yang berlaku tanpa ilmu dan kehendak. Mesti muafakat. Jadi kehendak Allah boleh berubah ya? Kehendak Allah Ta'ala boleh berubah? Itu tak dikata kehendak Allah tak akan berubah. Ya. Andai berubah pun dia tahu. Tak ada kehendak Allah Ta'ala berubah. Allah Ta'ala kehendak dia azali. Dan semua yang berlaku ni ikut kehendaknya ke ataupun ilmunya? Dua-dua. Mesti semua berlaku dengan kehendak dia dan ilmu. Mesti muafakat. Dia kata mesti muafakat, kudrat, nisbah pelaksana. Dan sebelum melaksana dah sabit azali lagi, tanjizi qadim namanya. Itu istilah sikit, jumpa nanti ke depan banyak umur insya-Allah. Tanjizi qadim dah lulus pada ilmu Allah Ta'ala dan iradah Allah Ta'ala. Antara soalan tanya tu, boleh ke iradah Allah Ta'ala berubah? Allah Ta'ala iradah dia tak berubah-ubah. Allah Ta'ala ni kalau iradah dia berubah-ubah berarti dia jahil. Iradah dia kalau berubah-ubah berarti dia jahil. Memang hak dia untuk menentu dia nak buat apa tak buat apa. Boleh. Dia boleh tak bagi orang ni umur panjang umur pendek. Soal dia dah tentu belum orang ni umur panjang umur pendek? Kalau orang tu buat sebab sekalipun, buat sebab ni sebab umur panjang, ni sebab umur pendek misalnya. Sebenarnya Allah Ta'ala dah tentu belum umur dia panjang pendek dan apa sebab dia nak buat tu dah tentu ke belum? Okey, senang. Fahamlah tu. Maksudnya kita fahamlah semua ni dengan ilmu Allah Ta'ala dan ketentuan Allah Ta'ala. Memang takkan ada dah apa-apa kehendak Allah Ta'ala yang akan berubah. Tak ada.
Cuma kat kita tak tahu apa yang ditentu, berubah ke tak berubah. Boleh? Khasnya yang kita sekarang ada pun ketentuan dia tentang Dajjal, Mahdi, kiamat apa tu. Yang tu memang takkan berubah. Siap dah tu. Kemudian kita tak tahu dia setting bila. Berbahasa setting tu moden sikit lah kan. Kat kita pun kita tak tahu apa dia setting kat kita. Untuk kita tak tahu apa dia set kat kita nak buat apa. Tu yang atas proses sabab. Bodoh nak buat apa? Ngaji. Duit tak ada buat apa? Kerja. Bukan duit tak ada, tawakal lah. Bodoh pun tawakal lah. Dia nak pergi pandai-pandai juga walaupun tak pergi mengaji. Jangan buat pasal. Kalau gitu lempang je. Kalau nak takdir lempang pun tak sakit juga. Bagi lempang je sekali. Pasal dia yang buruk itu. Kaedah kita tu yang setiap manfaat adalah dicari, mudarat dihindari, muafakat dengan kaedah-kaedah syar'i. Dubik bahasa pendek dia macam tu kan. Apa dia tu? Belajarlah hukum syarak. Apa yang disuruh, apa yang dilarang. Banyak tu besar tu. Kalau kata apa disuruh apa dilarang tu, kena belajar semua. Baik ibadatnya, munakahatnya, jenayatnya, semua apa perkara yang berkaitan dengan syarak. Kalau kita belajar bab akidah ni. Jadi atas kata berubah ke apa ketentuan Allah? Allah Ta'ala tak pernah ubah ketentuan dia. Kalau kata berubah pun dia berubah suri. Apa berubah suri? Rupa berubah. Kita berdoa minta Allah Ta'ala bagi. Ni kan? Dengan kita minta dia bagi ke kita minta tu pun adalah dia yang bagi kita minta. Faham? Saya buat apa? Soalan tu. Dengar elok. Satu kita tu di atas kaedah kita punya minta menzahirkan kehambaan dan menzahirkan yang ni adalah menunaikan syariat yang ditaklifkan. Faham? Kenapa doa? Allah suruh doa. Mintalah. Nak minta apa? Mintalah apa dia suruh minta. Minta iman, minta jannah, minta i'tiqad, minta jadi soleh, minta jadi iman, minta siddiqin, syuhada, salihin. Minta apa? Minta rezeki yang halal, jauhkan benda haram, minta taat, jauhkan maksiat, minta angkat bala. Mintalah apa yang nama baik dalam kaedah-kaedah syar'i. Yang dituntut dalam syar'i besar sekali apa? Minta ilmu. Antara benda yang memang Allah Ta'ala perintah Rasulullah untuk minta, wa qul rabbi zidni ilma. Khas Allah Ta'ala perintah kepada Rasulullah dalam banyak-banyak perkara, benda khas Allah Ta'ala Rasulullah minta tambah ilmu. Minta tambah ilmu. Minta tambah ilmu. Cari sebab dapat ilmu. Pergi mengaji, pergi dengar, catat, tulis, soal, jawab, hafal, ulang. Macam apa? Sebab untuk dapat ilmu. Jadi diperintah kat kita. Takkan. Jadi jangan pergi buat benda-benda yang menyalahi daripada hal tu. Dan kita buat dapat. Apa nak buat? Atas kaedah kita belajar tauhid ni apa? Ni iradah ni. Nak faham apa? Ya Allah, aku dapat ni nampak macam aku, sebenarnya semua limpah kurniamu. Hadza min fadli rabbi. Hadza min fadlik ya Allah. Semua limpah kurniamu. Adil sinihi fadl sihi urdu adil sinihi. Jangan kata yang ni adalah di atas kesewajarannya dapat balasan daripada Allah Ta'ala di atas apa yang aku buat, bukan di atas adil aku buat macam ni Allah balas saja ni. Tidak. Adil sini fadl sihi. Tapi semua ni adalah daripada kelebihan limpah kurnia rahmat dia nak bagi, nampak melalui penzahiran diri, tapi sebenarnya limpah kurnia ilahi. Tu kita punya tauhid. Yang tu yang kita nak belajar, nak mengenal Allah Ta'ala tu, nak bagi faham. Kata apa? Makhluk masih duduk tempat makhluk. Makhluk tak boleh beri bekas kepada khalik makhluk. Mana boleh? Tapi atas pelaksanaan nampak makhluk. Nampak makhluk. Kita pasang lampu tak menyala, terang. Siapa bagi terang? Siapa bagi idea? Siapa bagi ilham untuk pasang lampu, pasang wayar? Siapa? Allah. Tengok ni, la ilaha illallah, hadza min fadli, hadza min fadli rabbi. Ada pula tukang panjat, tukang ambil gambar, tukang pegang wayar, tukang pegang tangga. Ada orang tak faham, tanya lain, apa benda ni orang cerita ni. Tukang tengok pun ada, yang tak berani naik tangga pun ada, macam-macam. Atas apa? Atas kapasiti masing-masing. Yang ni. Siapa? Al-mu'min ba'duhum
Ba'dhum ba'dha, menolong satu al-mu'min al-muslim akhul muslim. Ini kaedah kita. Ya syuddu ba'dhum ba'dha. Tolong menolong antara satu sama lain. Apa kekurangan orang ni tak boleh panjat, orang ni panjat, orang ni boleh kabat, orang ni kabat, orang ni tak boleh wajaring, orang ni buat wajaring, orang ni tak ada duit, orang ni buat keluar duit, orang ni tak pandai masak, orang ni pandai masak. Orang ni ngajar je, oleh masak, kita tukang sombat je kan. Orang ni masuk pinggan, masing-masing. Syuddu ba'dhum ba'dha. Buat apa dengan muhabbat kasih? Apa aku tolong kau, kau tolong aku. Pasal apa? Lillah. Semua kita ni buat lillah, tak ada tawajuh hal lain, mesti semua lillah. Ni kaedah kita. Apa tu boleh buat semua macam mana? Alhamdulillah, hazam min fadli rabbi. Kau ada apa kat aku ya Allah? Semua engkau bagi. Bagilah terus aku hidayat. Panjangkanlah hidayat itu. Yakinlah aku di atas kuasamu, kehendakmu. Bagilah aku limpah kurniamu. Aku tak ada lain, dapat apa pun tak ada apa melainkan semua daripada-Mu ya Allah. Aku berdoa ni pun Kau yang buka pintu hati aku untuk berdoa minta. Aku tak ada apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Itu kita punya kaedah. Ngaji sekat diam jadi masalah. Pasal apa? Dia ngaji, dia faham, dia tahu usaha ikhtiar dia dapat. Tu jadi jabariah, jadi qadariah. Kita usaha, kita apa? Kita masak. Jadilah, tengok aku masak aku ni, tengok aku pengalaman. Aku punya experience masak, aku tak tahu. Aku duduk takapai 10 tahun. Oh, mak. Mula takabbar, ta'ajjab, riya, sum'ah. Mula. Kalau ahli tauhid macam mana? Tak ada apa. Kau buat apa pun, campak je. Sedap. Tak tahu apa rasa. Okey, sedap. Sedap lah. La haula wala quwwata. Allah. Ahli tauhid tu je. Pada masak sedap. Ahli tauhid. Macam tu lah. Lawak juga. Tak usah doa tu sebenarnya. Ahli tauhid. Allah. Ustaz tu kata tu bab sakit-sakit lah, sihir apa. Ustaz tu kata minta doa kepada Allah sampai Allah terjemu nanti Allah bagi. Sampai Allah jemu. Ya, semak lah dia, semak dengar dia doa. Allah jemu. Seingat saya kalau ngaji hadis yang disebut, bukan Allah tak pernah jemu dengar permintaan hamba dia. Terbalik, kita yang jemu, minta tak dapat. Minta, ya Allah aku minta 10 tahun dah, aku pergi umrah setiap bulan 10 tahun ya Allah aku minta, tak makbul lagi. Kita yang jemu, Allah. Salah tu, salah besar tu yang masuk TV ni bahayalah. Ngaji sekat tiang, ngaji balik tiang, ngaji tak ada tiang ni bahayalah. Nak saya sebut, syekh ulama kita sebut lama lah ada dia. La tas'alanna bunayya adam hajatan wa salil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yas'alu yughdabu. Hina yus'alu yaghdabu. Apa dia? Wahai anak Adam, kamu jangan minta. La tas'alanna bunayya, jangan minta anak Adam, jangan minta ke makhluk ni apa-apa hajat kamu. Apa keperluan kita? Jangan minta ke anak Adam. Pasal apa? Tapi wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, mintalah Allah Taala yang pintu rahmat kurniaan dia tak pernah ditutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah dia murka kalau kita tak minta ke dia. Minta dia, ya Allah, walaupun sekejap, ya Allah. Engkau bagi daya aku, buka pintu hati aku, bagi aku dapat iman, bagi aku yakin dengan Engkau. Bagi aku rasa semua ni limpah kurniamu. Aku hidup ni Engkau bagi. Bagi minta iman tu, minta tu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Anak Adam kita minta dia marah. Tu dia, kita minta dia marah. Kita minta jemu. Bukan Allah jemu. Tu kata lain akidah. Dalam TV ustaz bahaya. Ustaz tu pun Allah, tu kata ngaji lah elok. Mujuk boleh kenal. Kalau tak kenal, yang tak kenal tu, Allah pun jemu juga, minta sampai Allah Taala jemu. Sampai pedak lah. Jadi dia kalau ikut akidah tu besar kesalahan tu. Sebab dia faham makhluk Allah Taala ni macam makhluk, minta jemu, minta jemu. Sama minta, bagilah RM10. Bagilah RM10. Pedak sungguh aku. Dia faham Allah Taala macam tu. Pedak pun ambillah RM10. Dia faham Allah Taala macam tu kot. Dia faham Allah Taala ni ada hati dan perasaan. Apa belajar tauhid tak habis tu. Bahaya tu. Bahaya. Masya-Allah.
Terima kasih share tu. Pasal kita kita tak tengok TV, kita tak tahu apa sana. Orang tengok TV lah kena respon ni. Tambah yang memang hantu TV je. Apa? 24 jam tengok TV je. Kau kena kenal guru siapa. Saya ngaji dulu untuk guru banyak nasihat gini. TV ni dia akan cari siapa yang masuk dalam TV, siapa yang kena dengan selera dia. Itu je dia, simple dia punya prinsip dia. Betul tak? Agak-agak muka saya masuk TV tak? YouTube ada, kita yang upload masuk kan? Facebook orang kita yang buat siaran langsung, buat live. Agak-agak TV3 panggil saya, TV9 bahasa saya macam ni, agak TV3 nak panggil, mampus saya tak panggil. Pejabat agama pun tak panggil. Tambah pula ustaz ni kata di kaki bangkang dia, semua dia lawan dia. Saya bukan lawan, ini pendapat saya. Okay. Saya cerita, dia pun boleh cerita pendapat sesat dia dalam TV, siapa pun tak bangkang. Kita cerita walaupun tak nama pendapat, nama saja pendapat untuk lapik sebenarnya. Yang ni aku ambil dalam kitab ulama-ulama muktabar. Aku sebut nama kitab tadi, kau nganga sebut kot. Untuk mengalah tu kata, ini pendapat saya, supaya tak nampak bangkang keras sangat tu. Ini pendapat saya. Nak dengar, tak mau dengar, sudah. Tapi dalam jiwa ni kata, apa kau tak kerti, aku cerita ni betul je tak? Tapi yang dalam yang dia mau cerita dalam TV tu sesat tu. Selamba dia cerita, confident dia cerita, padahal bodoh. Tahu bahasa dia lah. Tengok ustaz ni nak, dia suka bodoh ke orang aja. Padahal bodoh, salah akidah. Orang yang ada orang memang dia Allah ni jemu juga ya. Kita minta biar sampai orang tak jemu. Tambah ada orang kutip akidah dia tu. Tuhan ada tahap kita minta sampai dia jemu. Masa tu dia akan bagi kita, masa dia dah jemu. Astagfirullah. Salah besar Alhamdulillah. Mudah tak lah pelihara kita. Ada lain. Istilah? Macam mana? Istilah. Sama dengan? Kopi. Kopi. Yang tu warid syarak. Bismillahirrahmanirrahim. Mana warid datang syarak, buatlah. Mana tak warid dalam syarak, tak payahlah. Tengok jauh-jauh. Itu macam Mak Saleh je. Memang Mak Saleh buat itu kan? Flying case. Flying case sama? Bagi flying case pun tahu. Kita istilah memang yang tu warid yang syarak. Itu pun cerita Hajar Aswad. Lagi apa? Multazam kan? Sebab bucu Hajar Aswad, bucu Multazam kan? Memang sunat situ. Dua tempat kami besar kan? Apa saya nak sebut ni? Memang warid dalam syarak ajar macam tu, itu ajaran syariat. Jadi yang ni kata kias di atas kaedah Multazam. Kias Abi Zahra. Tu kias Abi Zahra lempar telur. Multazam tu pasal apa? Pasal duduk jauh. Lagipun kalau duduk dekat, sagi kita situ ada minyak wangi, kita dalam ihram. Maka masalah. Kalau kita tawaf sunat tak dalam ihram, tak ada masalah. Sentuh Multazam pun pegang, buat gamik itu je. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada minyak wangi sentuh, kena dam, take pasal aja. Pasal tu disuruh kita dengan Islam tu. Dengan Islam. Yang ni ada apa? Dalam ihram ke? Tak ada. Kalau ikut salam lah. Pasal musafah, tasaffahu. Pasal apa? Pilih safah ni ada barakah. Rasulullah memang antara syariat yang dia ajar adalah musafahah. Indah liqa, bertemu je macam semut. Saya ngaji tu semut. Nampak? Macam tu pun amalan kita banyaklah kita tinggal. Untuk dulu semua semut. Prinsip dia semut. Walaupun pisah ni semut. Dia prinsip ni. Jumpa. Assalamualaikum, tangan pun safah. Musafah. Sekali lalulah macam tu. Ada lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.